Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin menjawab Tun Dr. Mahathir, bagaimana beliau menyindir bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah pakar kerajaan pintu belakang, yang seperti apa yang dikatakan sekarang ni the Dubai Move ataupun the Sheraton Move. Jadi pada video ini saya ingin membuat ulasan tentang apa yang saya faham tentang dua kejadian yang disebutkan oleh Dr. Mahathir, iaitu dikatakan bahawa pada satu ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia ada SD dan dia ada sokongan, tetapi tak jadi apa-apa. Dan pada ketika yang lain pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau mempunyai a convincing majority, pun tak jadi apa-apa juga. Jadi di sini disindir bahawa Anwar Ibrahim ni dia memang pakar mendapatkan kerajaan melalui pintu belakang, tapi tak jadi apa-apa. Jadi di sini saya ingin buat ulasan tentang dua insiden yang saya tahu itu daripada sebagai seorang rakyat, dan juga untuk mengulas apa yang saya maksudkan sebagai perkara yang tidak bermoral dari sudut kerajaan pintu belakang ataupun the Sheraton Move ataupun the Dubai Move yang dikatakan kejap ada kejap tak ada. Yang pertama, pada ramai orang-orang muda memang tidak ingat kejadian di mana selepas pilihan raya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pergi ke Sarawak dan juga telah dapat mengatakan bahawa beliau mempunyai SD, iaitu Statutory Declaration, daripada ahli parlimen yang menyokong beliau. Malangnya apabila tiba waktu parlimen, tiba-tiba kita dengar bahawa kesemua ahli parlimen kerajaan dikerah untuk pergi ke Taiwan, kalau tak salah saya, ke Taiwan pada waktu itu untuk sesi apa yang dikatakan sesi melawat dan belajar. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba mereka semua diarahkan untuk pergi ke sesi demikian. Jadi satu anggapan adalah bahawa dengan cara begini pihak kerajaan boleh mengenal pasti kalau ada wakil rakyat yang tidak pergi, maka mereka inilah yang akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab sokongan itu tidak dikatakan siapa yang menyokong atau siapa yang menandatangani Statutory Declaration tersebut. Jadi di situlah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya untuk mengambil alih kerajaan dengan Statutory Declaration sebab apa yang dikatakan lawatan yang tiba-tiba. Jadi itu menjadi satu sejarah yang tersendiri. Yang keduanya adalah apabila terjadinya Sheraton Move dan mungkin setahun selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau mempunyai a convincing majority dan memohon untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Saya ingat lagi ketika itu saya pun berharap Datuk Seri dapat berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, tetapi dia katakan bahawa Agong masuk hospital. Lama pula tu dia masuk hospital, jadi tak dapat jumpa dan tak dapat jumpa. Jadi apa yang dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah surat daripada parti-parti politik, iaitu ketua parti politik yang memberi sokongan, dan antara yang beri sokongan itu adalah surat yang ditulis oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai ketua UMNO atau Presiden UMNO. Di sini ramai yang mempertikaikan kenapa Yang di-Pertuan Agong tidak membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap. Ada yang mengatakan bahawa baginda faham bahawa UMNO ketika itu berpecah sebab ada wakil rakyat UMNO yang
dilantik menjadi menteri dan sebagainya, tapi Presiden serta yang menyokong Zahid Hamidi ini tidak dilantik, jadi mereka berpecah. Jadi mengikut satu pandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong bersikap sebagai seorang yang berkhemah kerana memahami bahawa UMNO tu tidak sekata di dalam persetujuan mereka untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma ada pula pandangan yang mengatakan bahawa yang penting adalah ketua, iaitu ketua atau presiden yang memberi sokongan bagi pihak partinya dan juga apa yang dikatakan Supreme Council ataupun majlis tertinggi. Jadi di sini ada dua perbezaan pandangan dan terjadilah keadaan di mana kedudukan itu tidak menjadikan atau memihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi yang ingin saya ingatkan bahawa Pakatan Harapan memang telah memenangi pilihan raya dalam pilihan raya yang ke-14. Tetapi Sheraton Move telah menghancurkan harapan rakyat semua, di mana ia telah dipintu belakangkan oleh orang-orang seperti Azmin dan juga Muhyiddin, yang mana dahulunya dia ditendang keluar daripada UMNO, lepas tu dengan belas ihsan diambil oleh Pakatan Harapan, tapi telah menjadi seperti mereka yang menggigit tangan yang memberi makanan, itulah yang disebutkan. Jadi di sini tujuan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk mengambil balik mandat rakyat, bukan dikatakan untuk merosakkan demokrasi. Tetapi malangnya sebab tak dapat jumpa Yang di-Pertuan Agong, maka perkara itu tidak terjadi. Baik, sekarang saya ingin mengatakan apa yang saya sifatkan sebagai aspek pertukaran kerajaan dengan cara yang bermoral dengan cara yang tidak bermoral. Bagi saya, di dalam Sheraton Move, kita tahu kebanyakan kita bahawa dalam satu audio yang kita dengar pun, dan juga kita dapat lihat dengan tersendirinya, bahawa apabila Muhyiddin Yassin mengambil alih tampuk kerajaan, menteri ataupun kabinet menjadi paling besar, dan ada jawatan-jawatan yang kita tak pernah dengar pun tiba-tiba diadakan, seperti jawatan untuk jadi ambassador, ataupun bukanlah ambassador tapi macam orang yang nak pikat negara Islam ataupun di negara-negara lain, apa yang dikatakan special emissary dan sebagainya, yang merugikan duit rakyat, kerja pun tak ada, productivity langsung. Jadi di sinilah kita dapat lihat bahawa memang benar apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir, baru-baru ni Sanusi dan sebagainya, mengatakan bahawa untuk memberi sokongan atau menukar sokongan adalah suatu yang dibenarkan dalam perlembagaan, di mana seseorang wakil rakyat berhak untuk memberi sokongan kepada sesiapa yang dikatakan boleh menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi kerajaan. Cuma undang-undang anti lompat mengatakan bahawa hanya parti keseluruhannya yang sepatutnya memberi sokongan ataupun keluar daripada memberi sokongan. Tetapi ada loophole yang mengatakan bahawa kalau kita sokong tapi tak lompat, jadi maka itu pun boleh menjatuhkan. Ini saya tidaklah pandai di dalam perlembagaan dan saya biarkan kepada aspek-aspek perundangan. Yang menjadi isunya adalah kenapa ubah pendirian ataupun ubah sokongan. Kalau seseorang wakil rakyat itu mengubah sokongan kerana dari sudut ideologi, dari sudut moral, dari sudut keadaan di mana dia tidak selesa dengan kerja yang dilakukan ataupun tujuan atau arah tuju,
maka ini adalah suatu keputusan bermoral. Dan saya kira juga kalau seseorang itu dipikat untuk menyokong pihak lain dengan mengatakan bahawa bolehlah diberikan jawatan sekian dan jawatan sekian atau menjadi menteri dan sebagainya, pun saya rasa tak ada masalah jika ada kekosongan kepada jawatan tersebut dan orang yang dipikatkan itu adalah orang yang memang layak menjadi ataupun memegang jawatan yang ditawarkan. Saya rasa itu sebahagian daripada apa yang dikatakan lumrah politik. Yang menjadi masalahnya adalah apabila diada-adakan jawatan yang tak perlu ada, macam emissary tadi, dan juga kabinet yang teramat besar, hanya untuk memberikan suatu tarikan kepada wakil-wakil rakyat. Yang ini yang dikatakan tidak bermoral. Walaupun di dalam praktis negara kita ini adalah sebahagian daripada prerogatif ataupun keupayaan Perdana Menteri. Dia nak buat kabinet bersama mana, itu dia punya hal. Tetapi dari sudut moral, dan saya rasa dari sudut dosa ke pahala ke, saya rasa itu satu benda yang tidak bermoral. Sebab nak tarikkan orang, kita adakan jawatan. Kenapa tidak bermoral, tuan-tuan? Tidak bermoral sebab duit yang digunakan untuk membayar gaji dan juga staf-staf kaki tangan adalah daripada wang rakyat. Kerajaan tidak memegang wang ringgit itu kerana itu milik mereka secara peribadi. Ia adalah amanah rakyat. Jadi lain cakap, kita kata duit itu adalah duit untuk anak-anak kita semua yang mudah saja diberikan gaji kepada orang macam Hadi Awang yang tak buat kerja apa dan tak ada produktiviti apa langsung pun. Di sinilah kita lihat bahawa perkara ini tidak bermoral. Dan di dalam Sheraton Move yang ditawarkan adalah jawatan yang diadakan dan kemudian juga memberi jawatan kepada orang yang tidak berkelayakan, dan ini adalah semata-mata untuk menjadi tarikan. Walaupun dari sudut praktisnya ia adalah suatu yang dibenarkan, tetapi dari sudut moral itulah yang kita katakan salah ataupun tidak betul. Dan saya sebagai rakyat tidak setuju perkara itu dibuat di depan mata saya. Jadi ini yang kita katakan pintu belakang. Kalau Datuk Seri pergi dan dia bentangkan dekat wakil rakyat parlimen di Sarawak dan mengatakan bahawa Sarawak boleh dapat lebih banyak ini, lebih banyak itu, dan keseluruhan ahli itu menyokongnya, maka itu tak ada masalah. Itu kita katakan negotiation atau rundingan. Jadi bukanlah kita kata mengadakan sesuatu yang tidak perlu langsung. Jadi ini menjadikan satu perkara. Dan juga yang menjadi satu benda yang tidak bermoral adalah apa yang kita dengar desas-desus tentang 750 juta ataupun 1 bilion yang ditawarkan wang untuk membeli wakil-wakil rakyat supaya mereka menyatakan hilang sokongan. Yang tu paling tak bermoral sekali. Walaupun ada orang Islam kata tak apalah, janji yang tertubuhnya adalah orang-orang ataupun orang kuat Islam dan politik Islam dan negara Islam. Tuan-tuan kena ingat, wang-wang yang digunakan untuk membayar mereka-mereka ini kemungkinan adalah wang rasuah yang didapati dengan cara tidak halal. Dan kebanyakannya juga adalah daripada projek-projek yang mungkin memakan hak-hak anak-anak kita, hak-hak rakyat semua, yang Islam dan yang bukan Islam. Jadi nak jawab di mana di akhirat nanti apabila kita menggunakan hak yang bukan kita punya. Jadi inilah yang saya ingin nyatakan. Walaupun Tuan Mahathir kata alah menukar sokongan biasa je, sama juga Sanusi pun berkata demikian, dan saya setuju. Itu adalah hak wakil rakyat. Dan kalau kita tak suka, lain kali kita jangan lantiklah wakil rakyat tu. Sebab kita tengok dia ni tak konsisten.
Tetapi yang kita tidak suka adalah cara, iaitu dengan membeli. Dan kalau ada betul langkah Dubai ataupun langkah Chowkit yang dikatakan oleh Sanusi baru-baru ini untuk membeli, maka ia adalah satu yang tidak bermoral, dan daripada sudut Islam bagi saya adalah satu yang berdosa. Walaupun mengubah pendirian atau sokongan itu memang satu yang dibenarkan, tetapi cara dia kita kena tengok. Cuba tanya ustaz, cuba tanya orang-orang yang bermoral. Saya rasa perkara itu adalah sesuatu yang bagi saya adalah satu dosa. Walaupun kita menyelesaikan masalah kita dengan 20 juta ringgit ke 30 juta ringgit, anak bini pun makan habis, tapi nak kena tanyalah benda tu halal ke tak halal. Tapi kalau dah tak kisah, itu terpulanglah. Mengatakan bahawa janji Islam naik, janji Tok Lebay ataupun Tok Guru jadi Perdana Menteri, maka selamatlah kita dunia akhirat. Good luck lah kalau macam tu. Saya rasa kita kena renung diri kita masing-masing. Jadi itulah dia ulasan saya terhadap Perli atau sindir Tun Mahathir yang memang cukup pakar dalam apa yang Melayu kata baling batu sembunyi tangan. Tetapi Tun Mahathir dia selalu baling batu tuduh orang lain. Ini perangai orang tua tu lah. Itu saya sangat cukup kenal, dan kita semua harus memahami sejarah dan juga latar belakang keadaan-keadaan apa yang dibenarkan oleh perlembagaan. Memang betul, tetapi kaedah atau caranya, adakah ini secara halal ataupun secara yang haram, iaitu dari sudut moral, tuan-tuan, bukan dari sudut praktis. Dari sudut praktis memang dengan jelas dibenarkan, tetapi tidak dari sudut maruah, tidak dari sudut moral. Kalau semua ini dah tak berguna, maka negara ini boleh dibeli dengan janji-janji, boleh dibeli dengan wang ringgit orang luar, boleh dibeli dengan menggunakan wang cukai, wang pendapatan negara yang miliknya adalah kesemua rakyat Malaysia, yang mana yang masih hidup dan yang mana yang masih lagi belum dewasa, iaitu kanak-kanak. Semua ni adalah wang rakyat. Jadi kalau digunakan kononnya untuk menegakkan agama atau menegakkan bangsa dan sebagainya, maka perkara ini harus ditimbang balik kepada apa yang dia katakan kebaikan untuk semua dari sudut moral dan maruah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.